Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Salam. Cikgu Karimah binti Zainal Abidin dari SK Jalan Pegawai bersama dengan Cikgu Muhammad Nizam, Ketua Panitia TMK di Sekolah Kebangsaan Jalan Pegawai. Ada beberapa soalan yang akan saya tanyakan kepada Ketua Panitia kita sebagai perancangan untuk menyusun strategi membantu guru-guru di bawah seliaan saya. Soalan saya yang pertama, apakah peranan senior leader team dalam memantapkan integriti di kalangan guru? Baik, Waalaikumsalam. Terima kasih Puan Karimah, penolong kanan 1 SK Jalan Pegawai. Jadi bagi soalan nombor 1 tadi, itu peranan SRT dalam memantapkan integriti di kalangan guru. Jadi bagi jawapannya ialah guru-guru sebenarnya hendaklah mengaplikasikan amalan terbaik dalam pelaksanaan pengurusan dan pedagogi. Dalam pelaksanaan pengurusan pedagogi ini, seseorang guru tu, bagi pandangan saya, dia perlu ada 6 aspek. Yang pertamanya, seorang guru tu haruslah faham dan dapat menguasai kandungan kurikulum ataupun mata pelajaran yang diajar. Yang kedua, seseorang guru tu perlulah mahir dan berketerampilan dalam pengurusan pedagogi. Yang ketiga, seseorang guru tersebut juga perlulah faham perkembangan setiap murid yang diajar dan beliau perlu menyayangi mereka. Jadi makna kata di sini, seseorang guru tu dia haruslah, yang aspek yang pertama, dia kena kenal lah murid-muridnya. Di samping dia tahu latar belakang murid-murid yang diajar dan perkembangan mereka dari aspek pembelajaran dan pengajaran mereka lah yang dibuat. Baik, seterusnya yang keempat, seseorang guru itu perlulah memahami psikologi dan keperluan pembelajaran murid. Yang kelima, seseorang guru perlu menguasai teknik bimbingan dan kaunseling. Jadi ini bagi memudahkan seseorang guru itu dapat mengetahui sekiranya seseorang murid mengalami apa-apa masalah, dia dapat menguasai bagaimana nak menyelesaikan masalah murid tersebut. Yang terakhir, ini yang sangat penting, terutamanya dalam saya punya subjek, iaitu seseorang guru tu perlu mengaplikasi teknologi yang terkini. Itu bagi jawapan saya kepada soalan tersebut. Okey, terima kasih Cikgu Nizam. Saya juga berharap guru-guru di bawah seliaan Cikgu Nizam akan terus mengamalkan aspek-aspek pedagogi yang telah Cikgu sebut tadi. Soalan yang kedua, bagaimanakah cara untuk memastikan adanya kolaborasi antara guru dan murid? Baik, kolaborasi makna kata perlu ada perhubungan antara guru dan murid. Tadi untuk aspek yang pertama tadi, bagi jawapan tadi, jadi cikgu-cikgu ni macam saya kata tadi, dia perlulah memahami, dapat menguasai teknik bimbingan dan kaunseling. Jadi di sini dia bersangkut dengan jawapan untuk soalan ni, iaitu seorang guru tu haruslah mengaplikasikan pembelajaran abad ke-21 dalam pengajarannya, dalam pengajaran dan pembelajaran. Jadi guru perlu memaksimumkan pelibatan murid-murid dalam pengajarannya. Jadi makna kata, dia haruslah menggalakkan murid tersebut dalam kelas dia tu. Dia perlu mengalakkan murid-murid melibatkan secara langsung dalam setiap aktiviti ataupun apa saja program yang dia buat. Contohnya dalam melaksanakan kuis, dia jangan fokus kepada sebilangan murid saja.
seharusnya seorang guru tu perlu melibatkan semua murid yang ada di dalam kelas dia. Ini, dan seorang guru juga dia perlu, orang kata jangan orang kata apa, perlu memberi semangat kepada murid-murid. Walaupun ada setengah bilangan murid tu, sebilangan murid tu dia senyap dalam kelas, dia tak aktif, tapi seorang guru ni perlu mengalakkan dan memberi kata-kata semangat atau pujian untuk murid-murid ni menyertai setiap aktiviti yang dilakukan. Okey, terima kasih cikgu. Kata-kata semangat dan pujian tu memang patut kita guna untuk murid setiap hari. Ya, betul. Okey, soalan ketiga, apakah yang perlu dilakukan untuk menjadikan Sekolah Kebangsaan Jalan Pegawai sebagai sekolah pilihan TS25? Sekolah transformasi. Jadi sekolah transformasi. Jadi sekolah Jalan Pegawai ni terpilih bagi tahun ni sebagai sekolah transformasi. Jadi di sini aspek yang perlu ditekankan untuk menjadikan sekolah Jalan Pegawai ni menjadikan satu sekolah pilihan ni, kita fokus kepada 4 elemen. Kepada beberapa elemen, iaitu elemen 4K, disebut 4K, iaitu komunikasi, kolaborasi, kreativiti dan juga kreatif. Dan sama satu lagi, nilai komunikasi ni maksudnya 2 hala. Komunikasi ni perlu 2 hala. Okey, kolaborasi ni maksudnya pengajaran dan pembelajaran tu haruslah memerlukan guru dan murid untuk berbincang, membuat perbincangan dalam proses pengajaran dan pembelajaran lah. Jadi tak sepatutnya guru tu dia buat sistem pengajarannya sehala saja. Jadi dia perlu juga mengambil pandangan ataupun pendapat murid-murid. Okey. Yang seterusnya, yang ketiga, kreativiti. Kreativiti ni seorang guru tu perlulah mencungkil bakat kreativiti murid, dan juga kita bagi peluang kepada murid untuk menyampaikan mungkin mereka ada pandangan, pendapat, kan. Dan juga seterusnya kritis dan nilai. Maksudnya dari kritis ni memberi pandangan yang lebih berguna, pandangan yang mungkin kadang-kadang seorang guru tu hanya fokus pada pandangannya saja. Tapi kalau kita bagi peluang kepada murid untuk memberi pandangan, mungkin dia orang akan boleh bagi pandangan yang lebih kritis dan kreatif. Itu saja. Okey, cikgu. Seterusnya, bagaimanakah cara untuk kita mengadakan jalinan dan jaringan untuk mempertingkatkan kualiti guru dan murid? Jadi dalam jalinan dan jaringan ni sepatutnya kita perlu adakan aktiviti bimbingan secara kelompok, dan haruslah dilaksanakan mengikut kluster. Bimbingan proses coaching dan mentoring kepada guru-guru di bawah panitia. Jadi di bawah panitia, setiap panitia, ketua panitia dia ada perbincangan, dan juga di situ juga ada kita ada perbincangan dan sebagainya. Seterusnya, kita juga boleh memantapkan budaya PRC dalam panitia. Okey. Yang ketiga, kita juga boleh menyemarakkan suasana bekerja secara kolaboratif. Jadi makna kata, kita mungkin kolaboratif ni antara panitia sesama panitia. Mungkin panitia bahasa Melayu boleh berbincang dengan panitia bahasa Inggeris, matematik, untuk melaksanakan aktiviti bersama. Untuk minggu bahasa. Ya, betul. Seterusnya, kita perlulah membina hubungan baiklah sesama kita, MLT dan juga SLT. Okay. Soalan terakhir saya, apakah fokus Sekolah Kebangsaan Jalan Pegawai untuk pembelajaran abad ke-21? Oh, fokus Sekolah Jalan Pegawai. Baik, setelah kita terpilih dalam melaksanakan sebagai sekolah transformasi, kita telah berbincang dan juga
kita telah mendapat keputusan, membuat keputusan sekolah kita memberi fokus dalam pembelajaran abad ke-21 ni. Fokus kita ialah kepada ke arah kemenjadian murid dalam semua bidang, sama ada bidang kurikulum, sasiah diri dan juga co-kurikulum. Jadi dalam bidang ni kita fokus pada tiga aspek utama lah, 3 kaedah yang kita ni. Salah satunya kita buat flip classroom, open classroom, dan kita fokus satu lagi iaitu kefahaman melalui reka bentuk. Jadi melalui kefahaman melalui reka bentuk ni, kita galakkan murid-murid membuat model. Contohnya dalam mata pelajaran RBT, pendidikan Islam dan sebagainya. Itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Nizam. Sekian dahulu, terima kasih.